Pertamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan kepada kita kedua-dua nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Maka mudah-mudahan dengan iman dan Islam yang diberikan oleh Allah ini, maka kita berusaha untuk mengekalkan iman dan Islam ini dengan Imam Qazwini rahmatullah alaih menyebutkan kepada kita cabang iman yang ke-9 selepas mana membincangkan cabang iman yang pertama hingga ke-8, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, beriman pada qada dan qadar, beriman pada hari akhirat, beriman akan adanya yaumul ba'ts, iaitu hari kebangkitan, dan beriman juga di sana adanya yaumul mahsyar, perhimpunan manusia pada hari akhirat. Maka yang ke-9 dibincangkan adalah bahawasanya tempat tinggal ataupun kembali bagi orang-orang mukminin. Bila mana sebut mukminin, maka ia disebut sebagai kata jamak ataupun bahasa Inggeris disebut sebagai plural, nak menunjukkan ramai. Maka mukminin ini adalah orang-orang yang beriman. Kalau seorang yang beriman disebut sebagai mukmin. Kalau orang puang pula ramai orang puang yang beriman disebut mukminat. Disebut sebagai mukminat. Maka ni tidak kiralah bila mana disebut mukminin, maka ia berbentuk umum, dia mencakupi sama ada lelaki ataupun perempuan. Bagi orang yang beriman itu tempatnya syurga, dan bagi golongan yang kafir, yang tidak percaya pada Allah dan tidak percaya akan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya adalah neraka. Ni i'tiqad, ni keimanan kita. Dan bila mana ada dalam hati kita keimanan seperti ini, maka sahlah iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni di antaralah, bukan makna kata hak ni je letak sutir dalam hati, tak. Ni di antara i'tiqad kepercayaan yang perlu ada dalam diri kita muslimin muslimat. Baik. Pengarang membawa satu dalil daripada Al-Quran, daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala daripada surah Baqarah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maksudnya, sesungguhnya sesiapa yang berbuat kejahatan dan diliputi oleh kesalahannya itu, maka merekalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan bila mana pada ayat 81 surah Baqarah ni Allah sebut secara jelas sesiapa yang berbuat kejahatan dan diliputi oleh kesalahannya. Maksud di sini, siapa-siapa yang melakukan dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah, dan dia tidak sempat nak bertaubat pada Allah di atas salah dan silapnya pada Allah, maka Allah raya mereka ni adalah ahli neraka Allah. Bagi kita yang berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyatakan bahawa di sana bagi orang-orang yang beriman ataupun Islam, bila mana dia mati dalam keadaan dia berdosa pada Allah, di sana ada dosa-dosa besar yang dia lakukan dan dia tidak sempat bertaubat pada Allah, maka tergolong mereka ini di kalangan ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi excuse dia apa? Pengecualian dia, tidaklah mereka itu kekal selamanya di dalam neraka. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi orang Islam, orang yang beriman, yang buat dosa, tidak sempat bertaubat pada matinya, masuk neraka dulu lah. Adapun mereka ni tidaklah seperti mana orang-orang kafir. Orang kafir ni masuk neraka kekal selamanya dalam. Tidak tubik dah. Adapun orang yang beriman, kalau masuk neraka sekalipun, dia tetap juga akan keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan keluar. Dan dia diazab oleh Allah terlebih dahulu, dia diseksa oleh Allah terlebih dahulu. Sampai waktu dan ketikanya, barulah Allah Ta'ala ambil arwahkan masuk syurga. Tapi dia tidaklah seperti mana banduan. Kalau hari ni dalam atas dunia ni,
Bila mana seseorang dimasukkan ke dalam penjara, maka kenangan dia duduk dalam penjara, bila dia tubik tu dia ingat buat selama-lamanya, dia akan ingat kenangan tersebut. Tapi orang yang beriman pada Allah, bila dia dimasukkan ke dalam neraka, lepas selesai dah seksaan, lepas selesai dah kita kata apa, balasan Allah itu, lalu dimasukkan dia ke dalam syurga, maka benda yang dia rasa dalam neraka tu dia lupa habis lah, dia tak ingat. Seperti mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa seorang yang sangat celaka dalam hidupnya. Sangat celaka dalam hidupnya. Lalu dia ni dibawa terlebih dahulu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf. Orang yang celaka dalam hidup, banyak sangat masalah-masalah, banyak sangat ujian-ujian dalam dunia, siapakah kita kata dia merasakan benda ni satu bebanang yang amat sangat untuk dia. Lalu orang yang hidupnya sepik atas dunia ni, Allah celuk sekejap je masuk dalam neraka. Allah pun tanya, kenapa hak mu tak puas hati sangat atas dunia gitu? Dia kata, aku tak ingat benda aku rasa hak seksa sangat atas dunia gitu. Sebab apa ni? Sebab telah merasa celupan syurga Allah Subhanahu wa taala. Baru kena celup, bukannya masuk ataupun bukannya tinggal lama dalam syurga ni, baru dicelup dalam neraka, dalam syurga Allah, hilang habis dah masalah-masalah duduk dalam kepala. Maka dibawa pula orang yang duduk atas dunia ni bahagia hidupnya, dan tidak ada perkara-perkara yang menyusukkan hatinya, lalu dicelup dalam neraka Allah sekejap, lalu dikeluarkan, lalu ditanya, kenapa hak mu bahagia sangat duduk atas dunia? Dia kata, aku tak ingat langsung benda hak yang membahagiakan aku, melainkan aku rasa azab seksa Allah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak rayaknya apa, kita sini ni muslimin muslimat, nak beritahu pada kita bahawasanya orang yang beriman, Allah Ta'ala masih lagi memberikan rahmat kepada mereka seandainya mereka dimasukkan dalam neraka terlebih dahulu. Esok-esok mereka tetap masuk dalam syurga dan mereka akan lupakan kenangan-kenangan pahit dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan pula kena buah, tak apalah kalau kita kok tera-tera masuk neraka dulu, tengok lagu mana. Jangan ada buah berasa nak tera dulu masuk neraka. Jangan. Siapa boleh jamin sebelum mana kita mati tu kita kekal dalam Islam? Tak. Kan isi tak? Misalnya haji ini, yakin tak kita boleh mati dalam keadaan Islam esok ni? Tak yakin. Haji, yakin tak kita mati dalam keadaan sebab mengucap kalimah syahadah? Yakin tak? InsyaAllah. Tapi tak ada orang berani. Yakin taubat rekod aku akan mati dah kada sebab mengucap. Sebab tu Anas bin Malik, muslimin muslimat, sahabat Nabi, kalau ikut pada darjah ni sahabat Nabi ni, khadang Nabi ni, dekat dengan Rasulullah. Sebab lagi pesan pada anak, dia kata kalau ayah esok-esok dah keadaan nazak, mu tolong talqin pada telinga ayah ni kalimah la ilaha illallah, mudah-mudahan ayah mati dah keadaan sebab mengucap kalimah syahadah. Ini sahabat. Nak rayaknya betapa gerung dan takutnya, bimbang seandainya mati dalam keadaan tidak Islam, muslimin muslimat. Dan maka atas sebab tu Nabi ajar semua doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku atas jalan Islam, atas jalan agama. Maka apa yang kita nak sebut di sini, dia sudut tauhid kita, kepercayaan kita. Seandainya orang-orang yang beriman itu dimasukkan terlebih dahulu dalam neraka atas asbab dosa dia, maka insya-Allah selesai hukuman, dia akan masuk syurga Allah. Dia tak kekal abadi dalam. Ada pun bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, yang memang hidupnya tidak percaya pada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun, maka mereka itu di dalamnya kekal buat selama-lamanya. Siapa ni? Orang kafir. Orang kafir. Kalau tengok pada ayat 81 ini, memberi keutamaan atas kita, walaupun kita ni orang yang beriman yang tidak selama-lamanya masuk neraka, andai kita ahli neraka, maka kewajipan kita di atas dunia ini adalah bila mana bersalah, bersegera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ayat 81 pula Allah Ta'ala menyatakan walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka pula orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. Jelas Allah Ta'ala sebut dah, orang yang beriman ni dan dia beramal soleh pula pada Allah, tempat dia adalah syurga dan dia kekal selama-lamanya. Memang tak akan tubik dah. Tak ada orang nak tubik dah daripada syurga Allah ni. Nah, maksudnya ayat 81, 82 Allah Ta'ala pecahkan pada dua golongan. Dunia ni ada golongan mukminin, ada golongan kafirin. Ada golongan yang beriman, ada golongan yang kufur. Orang yang beriman tempatnya dalam syurga, abadi selama-lamanya di sana. Dan orang yang kafir, Allah Ta'ala sebut jelas ayat 81 surah Baqarah, tempatnya dalam neraka dan abadi selamanya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan yang menggerungkan kita lagi, Allah Ta'ala kata apa pada ahli neraka ni? Maka memperingatkan pada kita hari ni, Allah Ta'ala kata apa? Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan takutlah kamu pada neraka Allah yang bahan bakarnya batu-batu dan manusia yang kafir, yang mana neraka itu dijanjikan pada orang-orang yang kafir. Jelas Allah Ta'ala sebut. Yang maknanya i'tikad, kepercayaan kita. Jangan kita ambil pula i'tikad Mu'tazilah, jangan kita ambil i'tikad Jabariyah. Ni i'tikad yang seleweng daripada ahli sunnah jemaah ni. Saya tak berulah lah Jabariyah, Mu'tazilah, memang tak gambar dalam kepala kita. Tapi nak rayaknya bahawa di sana ada golongan yang berpegang bahawa orang yang beriman bila mana buat perkara dosa besar, maka selamanya dia duduk dalam neraka. Ni satu fahaman yang salah muslimin muslimat. Tak boleh pegang dengan fahaman tu. Baik. Tu dari sudut Al-Quran, dalil Al-Quran yang menyatakan bahawa orang yang beriman tempat tinggal dia adalah syurga, dan orang kafir tempat tinggalnya ataupun kembalinya adalah neraka. Dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula daripada Ibnu Umar, yakni anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Di dalam kitab Sahihain, kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, inna ahadakum idza mata, sesungguhnya apabila salah seorang kamu mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila mana salah seorang di antara kamu mati, kita lah ni. Lepas mana baca hadis ni bayang kita lalu sudah. Tak payah bayang orang lain mung tu dah, tak payah kita. Bila mana kita ni ahadakum idza mata, bila mana salah seorang daripada kita ni, termasuk saya pun, kata Nabi, idza mata, bila mana mati, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, tempatnya akan dibentangkan kepadanya sepanjang hari. Maka ada tempat pembaringan kita ni, ada tempat kembali kita ni. Mana tempat baring kita ni? Sebelum mana kita masuk syurga ataupun neraka, ataupun kita dikumpulkan pada padang mahsyar, tempat baring kita mana ni? Tak lain tak bukanlah alam barzakh, alam kubur. Yang mungkin kita tak sampai lagi saat kita ni. Tapi ada pun kawan-kawan kita, saudara kita, adik-beradik kita, mak ayah kita, anak-anak kita mungkin sudah mendalui kita. Cuma tunggu kita lah nasib lagu-lagu mana. Tapi yang pastinya Nabi SAW sebut tempatnya, yakni tempat duduk dia dibentang sepanjang hari kepadanya. Siang malam hidup situ. Siang malam hidup situ, tak ganjak mana-mana dah. Ada pun kita duduk atas dunia ni, kita berasa nak tidur sini, kita tidur sini. Nak balik mahmuk sekejap, tidur mahmuk pula, boleh bertukar. Kalau kata rumah sendiri tu kok panas ketik, tak adanya ekor-ekor ni, balik mahmuk ada ekor, selesa sikit. Maksudnya kita boleh cari tempat-tempat pembaringan yang menyelesa, yang kita kata kita selesa, boleh duduk situ. Ada pun bila mana kita mati, Allah Ta'ala telah tetapkan tempat pembaringan kita di muslimin muslimat. Lalu kata Nabi, in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah,
jika mana pada tempat pembaringan alam barzah itu telah nampak isyarat bahawa dia adalah ahli syurga, maka tepatnya syurga esok-esok. Nah, maksudnya kita nak tengok kita ni duduk bahagian mana akhirat esok, syurga ke neraka. Boleh dah nak tengok pada alam barzah kita tu dah, alam kubur. Nah, boleh tengok situ dah. Nah, yang merasakan tu siapa? Tak payah rakyat orang lain, kita sendiri akan rasa. Nah, wa in kana min ahlin nar, jika mana dia itu adalah ahli neraka, fa min ahlin nar, dan jika mana ia duduk dalam lubang kubur dia itu adalah lubang kubur ahli neraka, maka tempatnya pada hari akhirat juga adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Muslimin muslimat. Ya, ni kita bimbang, hak kita takut sangat ni. Tak ada pun duduk atas dunia, kalau kita kepit kaki tak boleh nak akak kaki, tak boleh nak terik kaki, boleh panggil orang lagi. Nah, contohlah duduk jalan tak sedar ada lubang depan, masuk dalam lubang, kaki kita ni kok lekak, boleh lagi panggil orang nak cuba terik? Ada pun pada kita duduk pada alam barzah esok-esok, muslimin muslimat, kita tepiklah, jeriklah banyak mana ataupun kuat mana pun, tidak akan didengari oleh ahli manusia, muslimin muslimat. Ya, ni yang nak disebut pada kita. Atas sebab tu benar dak muslimin muslimat, kalau kita pergi sembahyang jenazah, di antara doa yang didoakan apa dia? Ya Allah, menjadikanlah lubang kuburnya di antara tamang-tamang syurga. Jangan menjadikan kuburnya di antara salah satu lubang daripada lubang api neraka. Nah, ni orang doakan ni. Orang mendoakan hari ni, kita dengar orang lain doakan orang lain. Esok-esok orang lain itulah yang akan mendoakan kita pula. Maka mudah-mudahan doanya itu dimustajabkan oleh Allah untuk kita. Itu kita harapnya. Baik. Makanya alamat tanda kita ni ahli syurga ke ahli neraka ni boleh dilihat dah pada kubur. Tidak lagi disebut berkenaan tentang kita kata apa, himpitan kubur. Disebut bagaimana Nabi SAW sebut, tidak ada seorang pun di kalangan manusia ini yang akan bebas daripada himpitan kubur. Semua kena rasa himpitan kubur. Tidak kira dia orang baik ataupun dia orang jahat, tidak kira dia orang beriman ataupun orang yang kafir pada Allah, tetap akan rasa himpitan kubur. Tetapi himpitan itu berlainanlah dari sudut kuat ataupun tidak kuat himpitan. Disebut oleh ulama, kubur menghimpit manusia yang beriman kepada Allah ibarat pelukan seorang ibu yang merindukan anaknya yang lama bermusafir tak balik. Anak dia balik, mak ni peluk kau sekuat hati peluk. Tapi adakah peluk yang melemahkan? Tak. Kita rasa pelukan yang sangat tenang, muslimin muslimat. Seorang mak peluk anak dia lama sangat dah tak balik ni. Anak dia mari balik, peluk mak. Maka ulama kata, tanah kubur menunggu kita lama dah, kerana kita manusia pun berasal daripada tanah, dan kita akan dikuburkan dengan tanah, dan tanah kubur itu merindui kita. Maka dia menghimpit orang yang beriman seakan-akan himpitan ataupun pelukan si ibu yang rindukan anak dia. Dan maka tidak ada kesakitan, melainkan rasa himpitan tu ada. Ada pun orang yang kafir, orang yang berdosa pada Allah, maka himpitan kubur itu himpitan yang menyeksakan, himpitan yang menyakitkan. Kata ulama, ibarat bertemu tulang rusuk kanan dengan rusuk kiri, seakan-akan hancur tulangnya, muslimin muslimat. Ni berkenaan tentang, kalau kita duk tengok, kalau kita duk kaji, duk gali berkenaan tentang peristiwa alam barzakh. Baik. Lalu dikatakan kepadanya, dan malaikat pun kata pada ahli kubur itulah, tak kiralah dia beriman ataupun tidak beriman, kata apa? Hadza maq'aduka hatta yab'athakallahu ta'ala ilaihi yaumal qiyamah. Dia kata apa? Inilah tempatmu. Nanti esok-esok kita duduk dalam kubur ni, ni dia akan kata, hadza maq'aduka,
inilah tempat pembaringanmu hatta yab'atsakallahu ta'ala, sehinggalah Allah membangkitkan kamu ramai-ramai esok ni. Di mana ditiup sangka kala yang kedua, lalu kamu ni akan bangkit belaka menghadap Allah, dibicarakan oleh Allah, maka ilaihi yaumal qiyamah, kamu akan menghadap Allah pada hari kiamat. Nah, kalau kita duk tengok sungguh berkenaan tentang alam kubur, menakutkan muslimin muslimat. Alam barzah ni, kalau tak ada lubang kubur pun, kita mati kena telang ikan ke, kena makan buaya ke, tetap juga kita akan hadapi alam barzakh. Dia tak nanti syarat kena ada lubang kubur. Tak. Asal mati je, alam barzakh ada lalu kita. Kalau kita di antara hak pernah kita baca dalam satu kitab Alamul Akhir, yang ditulis oleh seorang ulama, nama dia Syekh Abdul Rahman Uraifi. Timbul persoalan, ditanya kepada dia, lalu dibukukan soalan tu. Dia kata, apakah orang yang ditelang binatang buah, yang ditelang oleh ikan di dalam lautan, bebas daripada alam barzakh? Sebab kita kata, kalau kita duk mikir dalam kepala ni, alam barzakh ni kubur. Ada kubur, ada alam barzakh. Lalu Syekh Abdul Rahman Uraifi kata, tidak. Ada pun alam barzakh itu akan didiami dah, kita sebut pun katanya, akan dia hadapi ataupun dia alami oleh manusia bila mana tiba saat dia itu mati. Maka ada alam barzakh untuk dia. Dan kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, bagaimana disebutkan datangnya dua malaikat Munkar dan Nakir, bertanya ahli kubur selepas mana orang yang terakhir meninggalkan manusia tersebut. Kita anda katalah kita ni mati, terakhir keluar daripada kubur tu contohnya anak kita. Maka anak tu ganjak dalam 3 lakah, 4 lakah, 5 lakah tu, terus Munkar Nakir pun soal siasat lah duduk. Dia akan tanya kita dengan persoalan-persoalan yang hari ini pun kita tahu. Bahkan ada orang siapa ngapa jawapan. Ma rabbuka, isu kawan dia tanya ma rabbuka, aku nak tengah jawab ni kenapa? Allah Rabbunallah, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Boleh jawab lah masa ni guna mulut. Tapi lubang kubur esok-esok tu bukan guna mulut kita. Kekuatan menjawab tu mari dengan amal soleh kita, muslimin muslimat. Waktu barang kita kena ingat. Baik. Makanya cabang iman yang ke-9 ini nak beritahu pada kita bahawasanya orang yang beriman itu berdasarkan pada ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagu-lagu mana pun orang yang beriman, tidak kiralah dia direct masuk syurga ataupun masuk neraka terlebih dahulu, tempat kembali, tempat tinggal abadi dia syurga Allah. Ada dalil Quran, ada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pun orang yang kafir itu tempat selama-lamanya dia duduk adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang ke-10. Dan cabang iman ke-10 adalah beriman, iaitu percaya bahawa wajib bagi seseorang mukmin itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib cinta Allah dulu. Ni bukan barang senang nak dapat ni, muslimin muslimat. Barang cakap, barang ajar, barang dengar senang ni. Tapi barang nak buat, nak dapat cinta, nak rasa cinta Allah ni sangat payah. Ni bukan saya sebut ni, bahkan ulama pun sebut lagu tu. Baik. Disebutkan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Maksudnya, ada di antara manusia yang mengambil selain dari Allah sebagai sekutu. Mereka mencintainya, yakni mencintai sekutu-sekutu Allah itu seperti mana mereka mencintai Allah. Sedangkan orang yang beriman itu lebih cintakan Allah. Tengok pada ayat surah Baqarah ni, ayat berapa ni?
Ayat 165 ni pada juzuk 2 ni Allah Ta'ala sebut jelas dah. Orang yang musyrik ini dia menyamakan cinta dia pada Allah, dia menyamakan cinta dia pada berhala itu, dia samakan dengan cinta pada Allah Ta'ala. Ada pun orang yang beriman ini secara totalnya cintanya hanya semata-mata kerana Allah ataupun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Lalu ulama pun memberi kepada kita jalan. Lagu mana kita nak cinta Allah ni? Kita nak sayang Allah ni lagu mana? Ataupun lagu mana kita nak jepuk hati kita ni supaya sayang pada Allah? Lalu di sini saya kongsikan kalam alim ulama lebih kurang sini ada 7. Ada 7 perkara bagaimana kita nak cintakan Allah. Yang pertama adalah muamalatu ma'allah bisidqi. Kita bermuamalah, kita melakukan berhubungan dengan Allah dengan cara yang jujur, dengan cara yang betul. Lagu mana maksudnya? Kita dalam dunia ni kita muamalah kita ada 2. Muamalah kita dengan Tuhan, hubungan dengan Allah. Dan yang kedua adalah muamalatu ma'an nas. Kita bermuamalah dengan manusia. Kena jaga belaka ni kalau ikut ni. Dan muamalah dengan Allah kena jaga, muamalah dengan manusia kena jaga. Dan tapi kita tak mesti bab muamalah dengan manusia ni. Nak setuh berkenaan muamalatu ma'allah. Muamalah dengan Allah dengan cara benar. Lagu mana? Bila mana kita buat ibadat kita tu biarlah ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru tu. Buat kerana Allah, bukan kerana benda lain. Nah, kita jujur dengan Allah. Semayang kita lillahi ta'ala, sedekah kita lillahi ta'ala, pekerjaan kita lillahi ta'ala, bangun malam kita lillahi ta'ala, kerana Allah semata-mata. Tu duduk kejujuran. Tak cakap banyak lah. Maksud katanya muamalah yang betul di antara hamba dengan Allah bila mana dia melakukan ibadah dalam keadaan jujur dan ikhlas kerana Allah semata-mata, bukan kerana benda lain. Macam kita duduk malam ni ada paksaan ataupun ada hadiah mari duduk sini ni, lama mana ni boleh 20 ya 30 ya. Tak ada. Dah apa kita duduk kat sini? Tak ada lain. Lillahi ta'ala lah, insya-Allah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benar ke, tak erok ke, apa ke, mari lillahi ta'ala kerana Allah. Kita semayang pun dah 17 rakaat sehari dah. 17 rakaat sehari pun lillahi ta'ala kerana Allah, bukan mari ada paksaan apa-apa pun. Dah start ibadat sebab nak pahala, sebab nak syurga tu boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah pun. Moga kita ni manusia awam, kita memang nak benda pun. Kalau buat ibadat pun kita nak pahala. Kita tak siapa lagi, kita kata siapa mereka khawas, orang yang memang semata-mata buat kerana Allah. Faham tak maksud kerana Allah ni? Dia nak kita kata buat ni kerana dia hamba, dia memang dia buat atau untuk Allah semata-mata. Adapun kita orang awam ni, kalau tak buat kan dapat dosa pula. Kalau buat dapat pahala. Buah kita hak tu jadi kita semangat ni. Tak ada masalah, boleh je. Kita buat kerana nak dapat pahala, kita buat kerana nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nak dapatkan cinta Allah, yang mana wajib atas kita mengundang cinta Allah ni, bahkan mengundang hati kita cinta pada Allah, mesti kita bermuamalah, berhubungan dengan cara melakukan ibadah dengan ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua kita kena tadabbur Al-Quran. Kita kena hayati, kita kena kaji, kena faham Quran. Dan nak faham Quran, nak kaji Quran, tak lain tak bukan kena belajar. Dia kena belajar. Lagu mana nak faham Quran? Nak belajar pula, nak belajar bahasa Arab dan sebagainya pula, nak faham suti-suti mungkin payah. Maka lagu mana cara dia? Tidak lain dan tidak bukan dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Ustaz ni baca sepotong ayat ni, gini ayat dia kita faham, lalu kita amalkan pula benda tu, maka insya-Allah dia akan membuahkan rasa cinta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memang barang Quran ni Allah Ta'ala suruh kita tadabbur, suruh kita hayati, bukan baca saja. Dia suruh kita ni hayati benda apa yang Allah Ta'ala nak royak. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarak
liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Kata Allah, inilah kitab yang diturunkan kami kepada kamu, dengan penuh keberkatan untuk kamu menghayati ayat-ayatnya. Ini Allah Ta'ala sebut. Dan untuk kita hayati, untuk kita faham berkenaan tentang rahsia-rahsia Al-Quran itu tadi. Maka Al-Quran, kalau kita hari ni baca dah, alhamdulillah. Benda yang kita kena upgrade pula adalah kita nak memahami berkenaan Al-Quran itu, muslimin muslimat. Baik, yang ketiga adalah hati dan mulut ingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita, mulut kita kena sentiasa menyebut akan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah oleh kamu, bila mana kamu berzikir ingat Allah, maka tenang hati kamu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi kata apa? Nabi kata, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dalam hadis Nabi, Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis kursi, sesungguhnya aku bersama dengan dia. Siapa? Dengan hamba Allah ini, bila mana diingat pada. Maksudnya muslimin muslimat, bila mana hati kita, mulut kita dekat dan selalu sebut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana kita susah, Allah Ta'ala akan ada bersama dengan kita, muslimin muslimat. Percaya tu. Kadang-kadang barang susah ni, bila mana ada masalah apa pun, kita gilah pada 10 orang manusia pun kadang-kadang tak lepas masalah tu tetap ada pada kita. Tapi bila mana kita duk mengadu pada Allah, royak gini, royak gitu pada Allah, maka insya-Allah Allah akan hilangkan masalah-masalah itu. Itu keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nak dapat cinta Allah ini, mesti hati dan mulut kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua dan yang keempat adalah melihat banyaknya kebaikan ataupun nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Kita tahu Allah sayang kita. Kita tahu Allah ni murah hati dengan kita. Macam manusia kok, di antara manusia yang suka menolong kita dengan manusia yang suka membiarkan kita. Mana kita sayang? Tak ada orang kata ada cara kita itu sayang. Tak ada rasanya. Kalau orang waras ni memang dia akan jawab apa? Orang hak tolong kita, orang hak ingat kita, orang hak beri banyak kita sayang ke dia? Ada pun orang hak bila kita ada masalah, dia tak tolong. Kita susah, dia tak tolong. Memang aku tak ingat gitu, aku tak sayang sikit orang gitu. Memang gitu fitrah kita. Maka Allah Tuhan yang bila mana kita buat salah pun kita boleh makan, kita buat dosa pun kita boleh minum, kita buat benda-benda hak Allah Ta'ala larang pun kita diberikan hidup. Maksud katanya Allah tak beri juga pada kita, walaupun banyaknya salah kita dengan Allah ni. Dan makanya nak tanam cinta pada Allah itu, maka ingat banyak-banyak nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita. Seperti mana disebut oleh Allah Ta'ala, kalau sebut barang nikmat ni, Allah Ta'ala sendiri kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mu nak hitung nikmat Allah ni tak terhitung. Kita ambil serah nikmat Allah, mana kita rasa dalam hidup ni besar sekali pada kita. Kita tengok nikmat berak dah. Nikmat berak, nikmat kecing. Cuba test, kalau kata minum air banyak tak boleh nak kecing. Gelepor muslimin muslimat, gelepor. Berani saya kata gelepor muslimin muslimat. Sama kau dengan berak. Nikmat berak ni dok. Kalau kata kena tunggu teng nak berak, kena kiu dulu, kena beratur dulu. Gelepor doa dah. Bukan tak boleh berak, boleh, tapi kena beratur dulu. Tu pun berasa nak sepak orang dah. Nak rayaknya ni nikmat berak, bukan tak boleh tubik berak tu, boleh, tapi tunggu kiu je. Cuba bayang kalau berak tu tak boleh tubik muslimin muslimat. Allahu akbar. Allah Taala tarik hak ni berasa hitam dunia ni muslimin muslimat. Sungguh.
Dah, waktu nak cakap bab begok, kita seminggu sekali begok. Tak berapa sangat ni mak ni. Tak apa, ambil bak nyawa sudah. Bak ni kita duk apa? Duk hiru udara ni. Ya kita duk hembuh, duk tarik, hembuh tarik. Kan ada orang surah Pak Sohok ni duk kira sehari berapa dia hembuh, berapa dia tarik. Dah. Bak hembuh tarik ni pun tidak terkira dah nikmat ni. Kalau orang masuk pita, dia perlukan bantuan oksigen, perlu taki oksigen, kena cah tak cah. Kena cah. Bantuan oksigen ni kena cah. Dah kata kalau Allah Ta'ala ni kata mung nak hidup hari ni boleh, tapi mung kena bayar sekian ringgit untuk Allah Ta'ala buat mari ke mung membuh, boleh hembuh 100 kali, boleh terik 100 kali. Mung kena cah. Sanggup kita nak bayar? No, sehari bukan 100 kali embus, 100 kali nafas, sekali tarik kita ni. Tak terkira, saya pun tak tahu berapa dok kita duk nyawa. Tidur pun ada nafas. Bakit daripada tidur pun ada nafas. Maksudnya dari sudut pernafasan ni pun tidak terkira dah nikmat Allah. Dah dok lagi cakap bab ada anak bini yang soleh-solehah. Anak bini yang baik. Anak yang membahagiakan, nikmat kekayaan yang banyak, kenderaan yang baik. Hak tu semuanya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Dan maka kita nak tanam cinta pada Allah ini, maka perbanyakkan ingat akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi barang nikmat ni kadang-kadang kita rasa dia tu nikmat bila hilang kan. Contoh orang ni bila hilang. Contoh orang sakit selidih ni. Sini ada orang sakit selidih. Kalau sakit selidih ni muslimin muslimat nak duduk lama pun tak boleh. Masa tu barulah dia ingat, dia kata ya Allah nikmatnya kalau tak sakit belakang. Boleh duduk lama-lama. Boleh buat aktiviti berat sikit. Untungnya orang tak sakit. Ada pun benda ni tubik ni bila tubik penyesalan gini ni, bila mana telah hilang nikmat tersebut, barulah mari macam-macam nikmat Allah Taala. Sikit je Allah Ta'ala tarik, kita terus ingat. Tu muncul ingat. Jenis Allah Ta'ala tarik pun tak ingat-ingat juga. Ni binasa hidup ni muslimin muslimat. Baik. Seterusnya, yang kelima, disebutkan kepada kita bila kita nak cinta pada Allah, kita mesti akui salah dan juga kesilapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akui salah, minta maaf dengan Allah Azza wa Jalla. Dan yang keenam adalah kita nak timbul rasa cinta pada Allah, mesti kita cari kawan-kawan yang soleh, yang boleh mengingatkan kita kepada status hamba kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kalau jenis kawan duk cerita pasal dunia sama, siapa tak ada pesan-pesan pada perkara kebenaran, berpesan-pesan pada perkara kesabaran, maka habis kita. Tadi muslimin muslimat, ada seorang ni duk mengaduha, dia kata dia berumah tangga lama dah, 18 tahun berumah tangga. Tapi sejak kahwin sampailah ke hari ni, anak 4 orang pun untuk lelaki tak berubah-ubah. Kerja projek di Johor, balik Terengganu, super buat rumah macam ke hotel. Pukul 3-4 pagi baru balik rumah. Masa dengan anak tak ada, masa dengan bini tak ada. Lepas tu pula bahan tagak pula, tok lelaki ni jenis suka tengok dia tak boleh. Berakhir tengok benda-benda tak boleh. Umur berapa dah ni? 40-an muslimin muslimat. Duduk melepak dengan kawan-kawan, sedangkan siapa kan bila mana si ayah perangai gitu, anak-anak pun terpengaruh juga. Balik pukul 2-3 pagi. Kalau mak marah, dia akan berani kata apa? Dah ayah boleh balik lewat, apa kita tak boleh balik lewat? Siapa akan si isteri ni, dia sebut, dia kata saya nak minta cerai dah dengan tok lelaki saya. Lama dah saya tahan, 18 tahun 13 tahun dah dia tahan gitu. Maksudnya dia cuba lagi kehel juga tak boleh. Kerana apa ni? Kerana sikap pergaulan dia dengan kawan-kawan yang tidak menjurus kepada penghambaan pada Allah. Ingat Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Tanda Allah berpaling daripada seorang manusia bila Allah Ta'ala sibukkan dia dengan benda yang tidak bermanfaat untuk dia.
Dah. Ibadat dah ibadat, kerja buat sokmo, main sokmo hidup. Dah, siapa nak sembahyang bang pun tak dang, nak buat ibadat pun tak dang, nak buat amal soleh pun tak dang. Allah sengaja sibukkan dia ni. Siapa kan dalam hadis ni ataupun kata-kata Imam Ghazali rahmatullah alaih disebutkan bila mana siapa umur 40 masih lagi tidak berubah hidupnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ghazali letak dalam kitab dia, maka sediakanlah tempatmu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab umur 40 ni sepatutnya umur yang kita kata permulaan kematangan seorang manusia. Dia boleh fikir mana baik mana buruk dari sudut paling maksimum dah dia boleh fikir. Sebab tu di antara hikmah Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40. Kenapa kata ulama? Kerana umur 40 adalah umur bermulanya kematangan seorang manusia. Tapi bila mana umur 40 masih lagi hanyut dengan keduniaan, umur 40, 50, 60 masih lagi sibuk dengan benda-benda dunia, siapa akan tak ingat nak cari bekal akhirat, maka di sana kata Nabi, peringatlah kamu, sediakanlah tempat kamu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jangan pula orang umur 20, 30 macam kita ni Nizam. Nizam umur 40 dah. Tak apa lagi. Jangan pula orang sedar aku tak 40 lagi, tak apalah nak poya-poya lagi pun. Jangan. No, sahabat saya suruh 40 kot kendak saya. Dah lagi 30 lebih. 30 lebih. 40. Tapi nak ayatnya kita ni, jangan kita betang Nabi sebut umur 40, kita pun umur 30 lebih ni kok berasa sedap. Bukan masa aku gini. Dah kita tahu mati kita bila? Tak tahu. Maka jangan hidup kita lebih kepada berpoya-poya. Carilah kawan-kawan yang baik yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya yang ketujuh, yang terakhir, Nabi sallallahu disebut oleh ulama, jauhkan diri daripada perkara yang boleh menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat perkara yang mengundang murka Allah, menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan maka bila mana kita tak lakukan perkara-perkara ini, maka insya-Allah cinta pada Allah itu akan terbit pada hati kita, dan seterusnya kita akan dapat kemanisan iman. Dan benda ni tidak habis lagi ni pada cabang iman ke-10 ni, agak panjang perbincangannya. insya-Allah kita akan sambung dan akan tengok pada perjumpaan akan datang. Berasanya lepas raya kot ni. Dan nak puasa dah ni. Puasa tak dang lah Zau. Tak dang kita nak buka, jadi insya-Allah kita akan buka pada perjumpaan akan datang insya-Allah selepas Ramadan lah. Apa yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang kelemahan di sendiri seperti setakat ni dulu. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dan juga mengambil iktibaran dengan apa yang telah kita sebutkan daripada kitab ini. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.